Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat menonton program Bual Bicara Santai SKB. Borak Santai SKB. Edisi khas tuan. Edisi khas kali ini. Saya Syahrdin bin Hamzah. Dan saya Siti Nur Azrin binti Aman. Okey. Hari ini Azrin, kita ada sedikit specialnya. Kita punya program Borak Santai SKB pada hari ini. Rakyat Cakna, peniaga beretika. Yes. Kita ada special penampilan hari ini. Jemputan khas. Jemputan khas kita datangkan untuk program ini. Betul. Dan saya percayalah penonton tertunggu-tunggu. Siapakah gerangan tetamu jemputan tetamu kami. jemputan tersebut ya. Pasal ialah kita pun nak dapat tetamu ni cukup susah. Kami berbesar hati. Berbesar hati amat sangat kerana kita dapat bersama-sama tetamu khas kita pada hari ini ya. Jadi saya ingat tanpa membuang masa kita perkenalkanlah ya tetamu khas yang kita datangkan. Datangkan ya. Di program kita pada hari ini iaitu Datuk KSU KPDN Datuk Azman Muhammad Yusof. Selamat datang Datuk. Ataupun Datuk Amy ya, Datuk Amy. Selamat datang Datuk. Terima kasih Datuk. Di atas orang kata kesudian Datuk untuk datang walaupun kita faham sibuk dengan kerja dan macam-macam lah ya, dengan urusan menjaga kebencian dan sebagainya. Jadi kami cukup bersahati lah untuk Datuk hadir ke program kami pada kali ini. Jadi ialah kita nak bersembang santai dengan Datuk pada hari ini. Banyak benda yang mungkin kita nak ambil kesempatan untuk bertanya Pak Azrin ya. Jadi itulah mungkin Datuk dapat share dengan kami mungkinlah input-input terkini ya. Input terkini orang kata apa yang berlaku di KPDN khasnya kepada mungkin yang penonton ya. Penonton ni terbang Datuk terdiri daripada pegawai KPDN sendiri dan juga masyarakat lah. Jadi kita buat ni pun sebagai satu program, sebagai satu proses advokasi kepada masyarakat untuk kita menyalurkan info-info. Medium baru tuan. Medium baru ya kepada KPDN. Jadi itulah Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan sikit lah Datuk tentang latar belakang Datuk. Kami pun nak tahu ni background Datuk, tentang kejayaan Datuk, di manakah Datuk bermula dan sebagainya sehingga sekaranglah menjadi KSU kepada KPDN. Mungkin boleh Datuk share, ramai yang tak tahu ni Azrin. Datuk ni, Datuk Amy ya, Datuk Amy. Datuk Amy. Ya, silakan Datuk. Okey, terima kasih Cik Syahrdin dan juga Cik Azrin ya. Pertama kali ucap terima kasih lah kepada section apa ni? Kawalam Kalan. Ya. Di bawah program Borak Santai ni jemput saya yang dipahamkan telah kali kedua siri kedua ni jadi saya rasa program macam ni baguslah untuk kita berkongsi apa yang akan saya kongsikan hari ni lebih kepada pengalaman saya lah bukan dalam konteks tugasan rasmi yang kita baca sebenarnya tugas kita dan sebagainya tidak lebih kepada pengalaman dan juga tindakan-tindakan yang kita ambil yang terkini. Ya, betul. Selaras dengan dasar-dasar kerajaan semasa lah. Tapi tadi ditanyakan tentang latar belakang sikit lah. Saya ni sebenarnya berasal dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Kampung saya di Rembau lah. Rembau. Kata Rembau ni ramai lah orang tertanya Rembau tu di mana sebagainya. Adalah Kampung Cembung nama dia. Kampung Cembung. Dan juga Kampung Seri tak jauh pada Kampung Cembung ni ada di dekat dengan Fekan Rembau lah. Selain daripada itu saya dibesarkan most of the time sebagai besar masa saya dibesarkan di Seremban. Di Seremban itu Ya, di Ampangan Seremban. Tapi itulah saya jarang dengar Datuk cakap dialek Negeri Sembilan. Dia tengok kalau jumpa orang Negeri Sembilan baru kita cakap. Baru keluar Datuk. Bila cakap dengan orang lain dia bunyi macam lain sikit. Jadi itulah sebahagian daripadanya dan saya mempunyai adik-beradik ramai juga lah. Kalau ikutkan 9 orang. 9 orang adik-beradik. Semua 2 dah meninggal, tinggal 7 lah. Datuk anak keberapa Datuk? Saya ni yang second last lah. Second last pernah adik seorang lagi. Tapi saya ada kembar sebenarnya. Itu. Kembar saya abang lah. Di peringkat abang. Dia pun dia tak terlibat dengan kerjaan. Dia lebih kepada swasta. Dalam bidang perniagaan lah. So dalam hal ini more or less kita ni sebenarnya mempunyai bidang-bidang berbeza. Kembar saya tapi bidang berbeza lah. Jadi kembar seiras tu? Susah nak cakap. Kalau orang yang nak kenal tu dia nampak beza. Tapi kalau orang yang belum kenal, baru pertama kali ataupun jangan-jangan tengok 10 kali sukar juga. Saya bukan apa terkeliru dengan gambar saya sendiri. Saya fikirkan ni gambar dia, bukan gambar saya. Atau antaranya lah. Kemudian saya join kerajaan ni dalam tahun 19. Sebenarnya saya dah bekerja dengan, sebelum tu saya kerja dengan swasta. Anak syarikat Yayasan B9.
selama lebih kurang dalam 6 bulan. 6 bulan terdedah kepada kaedah proses marketing dan jualan, dan strategi jualan dan sebagainya, dan saya memahami sangat dalam aspek perniagaan. Susah payah, cabaran dan sebagainya. Tak sama kerja dan kerjaan ni, dia lain. Kita harus memikirkan bagaimana dapatkan duit, bagaimana cari klien, bagaimana kita nak menguruskan proses kerja kita. Dan kita pula ada tertakluk kepada peraturan-peraturan dan sebagainya lah. Kemudian saya bekerja di Universiti Melaya selama setahun setengah lebih kurang sebagai pentadbir. Di Universiti Melaya tu saya buat perihal tentang penjawatan lah. Kemudian baru saya mohon untuk kerja di bawah sektor awam, perkhidmatan awam dan sebenar, yang full servis ni sebagai pegawai tadbir diplomatik pada tahun 1992. 92? Azrin dah ada kan? Ada dah. Saya pasti ada dah. 92 Tahun 91 tu kursus lah setahun, yang program pengurusan awam. Kemudian tahun 92 sampailah hari ini. So tak kurang daripada 5 tahun dan 4 saya pernah bekerja di kabinet. Kemudian saya bekerja di Kementerian Perumahan, Kerajaan Tempatan, memahami tentang fungsi di antara federal dengan state government dan juga pihak penguasa tempatan. Lepas tu saya pergi ke JPA, terlibat dalam dasar perjawatan, dasar sumber manusia. Kemudiannya bertukar ke naik pangkat lah. Selalunya saya kata saya bertukar-tukar tu mana saya naik pangkat. Ke mampu pula. Yang itu pun seronok juga kerana kita terlibat dalam proses bagaimana kita nak memperhebatkan lagi perkhidmatan online dalam kerajaan. Kita ada target untuk tempoh 3 tahun dan sebagainya lah. Sehingga tapi telah diextendkan penempatan saya itu sampai tahun yang ke-7 di Mampu. Kemudian saya ditempatkan pula sebagai TKSU di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Di situ saya dah mula start untuk terlibat dengan kumpulan-kumpulan NGO, kumpulan-kumpulan kebajikan, membantu kumpulan sasar kita lah. Kita ada kumpulan kanak-kanak, kumpulan OKU, kumpulan wanita, ibu tunggal dan sebagainya lah, untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah berkaitan dengan kehidupan. Jadi Datuk banyaklah dah, maksudnya dari segi tadi yang Datuk sebut tadi NGO, dari segi pelbagai latar belakang. Maksudnya tadi macam digitalnya lah, apa tadi ni maksudnya jadi kami faham sekarang ni bahawa apa yang Datuk bawa ke KPDN ni maksudnya rangkuman daripada apa yang telah Datuk alami, pengalaman Datuk sebelum ni lah. Swasta dan juga kerajaan, jadi di blend bersekali. Jadi itu yang menjadi terbaik di KPDN. Kita sebenarnya buntung ni Azrin. Kita dapat isu yang membawa banyak pengalaman. Jadi boleh kita menaikkan lagi lah kata image KPDN ni. Jadi mungkin in fact KPDN ni pun bukan benda baru. Sebelum saya masuk ni pun saya dah terdedah dengan maklumat tentang KPDN ketika saya di kabinet lagi. Banyak beberapa jemaah menteri tu, kata-kata jemaah menteri tu yang berkaitan dengan KPDN. Contohnya dari segi penentuan harga minyak dan sebagainya lah. Isu-isu cetak rompak, semua saya tahu apa yang dibangkitkan. Jadi Datuk selama setahun 4 bulan lah sebagai KSU, apa yang paling mencabar? Untuk pengalaman untuk sebagai perkataan cabaran kita ni, dah tentulah saya masuk satu kementerian yang kena jaga 2 kumpulan utama. Khususnya melibatkan pihak peniaga, yang terlibat dalam sektor swasta itu sendiri, dan juga kepenggunaan lah pengguna ni. Jadi bayangkan seorang ni memerlukan harga yang murah, yang seorang ni pula kena menetapkan harga yang boleh menguntungkan. Betul. Jadi nak seimbangkan kedua-dua ini memang merupakan satu cabaran lah. Selain pada itu, terdapat juga kod-kod etika dalam konteks perniagaan itu juga yang harus dipatuhi. Kita nak pantau benda ni pun merupakan satu cabaran. Maklumlah, saya lihat dari segi tenaga manusia yang ada di bawah kementerian ini, kalau dibandingkan dengan penguasaan di peringkat kementerian-kementerian lain, jauh besar dia punya kumpulan berbanding pada apa yang ada di KPDN ni. Di situlah saya tergerak di hati saya untuk kita kena tengok balik apa yang kita ada hari ini, supaya kita dapat mencakupi tanggungjawab yang telah pun digariskan dalam melaksanakan penguasaan itu sendiri. Sebab tu Datuk, bila saya masih ingat lagi, Datuk join dengan KPDN ni dia penghujung pandemik. Sekitar bulan 3 lah tahun lepas. Memang kata pasca pandemik ni satu tugas yang cukup mencabar. Jadi ialah mungkin benda-benda yang pengalaman yang Datuk bawa tadi dari luar tadi, bawa ke sini untuk nak garapkan supaya pasca pandemik ni dalam konteks KPDN ni maksudnya lebih inilah, macam mungkin kita nak bantu tadi pengguna dan juga peniaga tadi ni. Jadi saya rasa itulah yang saya nampak Datuk orang kata daripada day one Datuk sampai sini dan sampai sekarang ni,
Itu yang cuba Datuk terapkan. Jadi dari segi orang kata nak memulihkan balik ekonomi. Betul tu Dia kalau kita tengok kan, ni dia cabaran ni. Bila kita katakan pandemik, saya selepas pada Kementerian Wanita tu saya pergi ke JPS sekejap. Kemudian saya pergi di SUK sebagai Susul Kerajaan Negeri, Perlis. Di situlah berlakunya pandemik COVID-19. Arahan demi arahan setiap hari dikeluarkan oleh federal persekutuan untuk memastikan rakyat ni tidak ada cara berkumpul betul. Perkhidmatan ada di kedai atau perkhidmatan tentu diberhentikan, betul. Tidak dibenarkan dan sebagainya. Ini satu cabaran betul. Apabila dia betul-betul hit ataupun menekan tentang aktiviti-aktiviti perniagaan. Di Perlis suasananya agak berbeza dengan di Lembah Kelang. Kalau cakap semua contohlah dia kata tutup semua hypermarket tutup sehingga kalau buka pun sampai pukul berapa sekian 8 kata ataupun awal lah. Di Perlis kita ada satu hypermarket. Betul. Kan? Diri saya tu. Diri saya tu. Jadi macam mana kita nak samakan dengan hypermarket? Mungkin di Kuala Lumpur hypermarketnya buka pintu sebelah kanan di hypermarket, buka pintu depan hypermarket, ke kiri hypermarket. Dia satu dah je tentulah ramai orang kat situ. Tapi dia Perlis dia satu je. Satu betul. Dan kalau kita tengok pun bilangan orang pun taklah ramai. Penduduk je Perlis kata 85,000 orang. Betul. Dan kebanyakan kita boleh kontrol kehadiran mereka ini untuk beli barangan kerana kita ada sistem lah, kita follow tentang beratur berapa orang kena masuk dalam kawasan tu sehingga dikeluarkan bilangan tu yang kalau melebihi dia stop dulu. Kalau dah kurang balik baru dibenarkan masuk dan sebagainya. Mana benda tu boleh dikontrol. SOP. Begitu juga penjaja-penjaja tepi jalan. Mereka ni bayangkanlah dah kehidupannya taklah begitu senang kemudian tiba-tiba tidak dibenarkan berniaga katakan. Dan kita buat keputusan untuk membenarkan mereka berniaga kerana tak perlu orang makan di tempat dia berniaga tu. Dia membungkus. Betul. Jadi perkara-perkara ini adalah merupakan satu yang challenging kerana kita nak menjaga rakyat. Saya ingat lagi ketika itu siapa nak jaga perut yang kosong. Betul. Siapa nak bagi makan orang yang perut yang kosong. Betul. Kita ada perkhidmatan, ada bantuan makanan disediakan macam bakul ramah kita tak ada bakul ramah, bakul makanan lah. Betul. Tetapi sampai bila sedangkan mereka ni pun nak juga ada aktiviti penjual menjahit berniaga kecil-kecilan lah. Betul. Jadi benda-benda ni banyak dan lagi satu challenge-nya adalah kita kontrol kawasan ni dengan begitu ketat. Tapi bila kita tengok apa yang berlaku di tempat-tempat lain agak berbeza walaupun mereka semua menggunakan mask apa sebagainya, tetapi nampak ada kumpulan manusia ni dia rapat-rapat juga. Tapi kami di sana memang jarang. Betul. Saya sini Turun Padang 2 tahun saya Turun Padang, alhamdulillah tak kena pun COVID. Saya pergi tengok sekatan jalan. Alhamdulillah. Sekatan jalan raya saya pergi tengok sampai ke peringkat di pusat-pusat vaksinasi. Tapi di tempat yang mana ada COVID tu saya tak pergilah. Kita dalam kereta saya bergerak pun bersekali dengan rakan-rakan daripada MKN, daripada Jabatan Pertahanan Awam. Jadi memang kemudian itu dalam keadaan ekonomi yang agak tertekan pada ketika itu kerana COVID. Bila COVID habis, ini satu lagi cabaran. Ekonomi dibuka. Bayangkan pada ketika itu Perlis sebuah negeri yang kurang sumber termasuk kurang daripada vaksin daripada COVID-nya. COVID kes paling terendah. Betul. Jadi orang bila di negeri lain ni nak pergi tempat-tempat negeri-negeri lain yang dikatakan ada banyak jugalah kesan daripada jangkitan COVID tu, mereka cuba cari tempat yang selamat untuk keluar daripada negeri tu. Jadi semua nak pergi Perlis tadi. Ke Perlis. Dalam sejarah hidup saya ketika berada di Perlis tu selama 3 tahun kat saya di sana, berlakulah traffic jam. Berlakulah dia orang pergi ke tema tasuhnya di Kuala Perlis makan ikan bakar lah apa semua. Dan kita mengambil masa juga untuk cuba mengawal keadaan. Jadi banyak tempat healing. Kita pun nampak kesan dia ada. Tempat healing. Bilangan orang yang kena COVID pun dah mula meningkat. Lepas tu vaksin dan sebagainya. Dan kita pula memohon pada kerajaan persekutuan supaya vaksinasi itu dapat dilakukan dengan cara total di Perlis. Supaya Perlis dapat dijadikan model untuk menyematakan perkataan tu. Bila semua orang nak kena vaksin tu, mana penyakit COVID ni dapat dikawal. Tapi malangnya vaksin tu tak cukup dibagi-bagikan. Maka timbullah kes-kes COVID.
di polis telah mula meningkat lah ketika tu. Dan pada masa yang sama, lepas pada suasana tu dah dibukakan ekonomi, saya pun kembali balik ke Putrajaya, berkhidmat di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna. Di sini kita akan lihat bermulanya ekonomi nak mula dicegaskan. Misi saya pada ketika itu, saya nak lihat ekonomi itu diharmonikan. Datuk, saya tertarik dengan pengalaman Datuk 3 tahun sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri waktu polis. So kita faham negeri polis ni antara negara yang bersepadan, yang menerima aktiviti keluar masuk sosial dan perdagangan daripada rakyat sepadan. So bagaimana Datuk mahu membawa pengalaman mentadbir negeri sepadan ni menerapkan untuk membangunkan polisi, especially membantu menyokong polisi mencegah penyelewengan barang. Sekarang ni Datuk, kalau kita tengok Datuk, sekarang ni dulu KPDN ICT, sekarang KPDN Kos Hidup. Jadi betul lah macam mana Azrin tadi, jadi macam haut. Kita nak cuba dengan di perlis tadi dengan nak sesuaikan dengan kos sara hidup tadi. Mungkin Datuk boleh share. Ketika saya di polis, bila berlaku COVID-19, sempadan ditutup. Sempadan Thailand ditutup. Begitu juga ferry pun tak banyak. Ferry pun Tetapi di situ saya dapat melihat bahawa kekuatan polis, kalau kita berada di tanah besar Semenanjung, betul. Jadi rakyat mudah sampai. Akses kepada polis mudah sampai. Tapi lepas tu dia disekatlah ke Thailand dan sebagainya. Di sebelah selatan Thai ni boleh dikatakan kata-kata bisnes dia orang close. Waktu tu. Dan nampak sangat kebergantungan mereka kepada rakyat Malaysia yang pergi ke sana untuk membeli belah dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang sama, ketika polis menghadapi COVID, polis ekonominya tidak terencat. Malah dia telah mencatatkan GDP dia pun pada paras 4.0. 400. Tentu lebih kurang, mana bagus lah. Langkawi pun dalam keadaan meningkat, malap juga. Dia punya takamai. Orang dapat pergi ke sana. Aktiviti pelancongan. Di situ pula baru orang tahu bahawa polis ni tempat ada tempat menarik untuk dia melawat dan sebagainya. Betul. Jadi kalau kita tengok kan, bahawa kita nampak di sini polis ni sebenarnya dia ada satu poin penting sebagai hub kepada kerjasama ekonomi di antara Selatan Thai dan juga Malaysia. Sebelah Langkawi dan lain-lain, negeri-negeri yang lain. Saya ambil contoh dalam konteks pelancongan, kita boleh kerjasama dengan 4 negeri utara tu, Perlisnya dengan Pulau Pinangnya, Kedahnya dan Perak Utara. Kemudian kita ada kerjasama dengan regional ASEAN ni, contohnya Selatan Thai, Utara Malaysia dan juga Sumatera. Jadi bila kita tengok benda ni, model bila pembukaan vaksin di kawalan COVID-19, pada ketika tu kita dah memperkenalkan dah pelan strategik pelancongan negeri polis. Sebab tu yang baru-baru ni bila saya dah ada di sini, polis dah melancarkan tahun awal polis untuk tempoh 2 tahun depan dan juga tahun ni. Kalau mereka baca pada pelan strategi itu, kita ada kerjasama dengan 4 negeri dan juga untuk bekerjasama dengan, maksudnya model tu memang dah sedia ada, cuma just dilaksanakan. Itulah. Kita dimomokkan juga dengan aspek tentang pencerobohan ataupun penyeludupan, ketirisan dan sebagainya. Sebenarnya kita ada banyak agensi penguasa di sepadan dan kita selalu berunding dengan semua pihak pada ketika itu untuk memastikan aspek-aspek pencerobohan, ketirisan dan juga penyeludupan ini dapat kita atasi lah. Tapi macam saya katakan tadi, bukan senang. Sebab sempadan kita ni ada yang berpagar dan ada yang tidak berpagar. Betul. Kalau siapa pernah pergi ke polis, dia di kawasan dinamakan Banjaran Nakawan. Itu kalau you berlari je naik atas sampai ke bukit, sampai dia akan dapat Thailand sebelah sana tanpa pagar. Betul. Tanpa pagar. Orang nak menyudup masuk ni, dia tak kisah dia punya risiko dia. Dia ambil risiko. Datuk, adakah itu sebagai idea maka pembukaan stesen minyak di sepadan diadakan? Itulah. Yang minyak di sepadan ni begini sebenarnya. Kalau kita tengok, kita punya dasarnya, kita benarkan pada ketika itu bahawasanya siapa-siapa kereta daripada Thailand ni boleh mengisi 20 liter. Lah. Dia pun isi di stesen minyak yang pertama, kemudian dia pergi ke yang kedua, yang ketiga. Makin lama makin banyak. Mana sebelum pintu pagar sepadan tu dibuka pada awal pagi, dia dah beratur. Beratur panjang. Jadi dia masuk dan dia isi 20 liter. Jadi bagi stesen minyak dia tak salah lah, dia jual 20 liter. Tapi yang salahnya yang pick up ni, yang pick up tu. Memang buat projek lah, kena projek lah. Jadi saya kata, saya perasan kalau satu sistem yang pernah kita perkenalkan,
tidak nampak dia punya keberkesanan, sistem tu harus ditukar. Itu saya punya prinsip. Jadi dalam hal ini saya kata manakala dia ni cuba mendapatkan minyak subsidi diesel ni, kita tukar, kita kata stopkan dia punya kemudahan untuk mengisi minyak per liter diesel minyak. Perkenalkan sistem tanpa subsidi, dan akhirnya kita dapat lihat, hari ini kita dapat lihat revenue ataupun pendapatan penjualan bagi 2 stesen minyak yang telah berwujud sebenarnya sebelum kita perkenalkan apa ni dasar baru tu, dan dia telah meningkat dia punya pendapatan penjualan. Dan manakala di stesen minyak yang biasa ni, yang jual diesel bersubsidi ni, telah kurang dia punya permintaan. Jadi apa maksud dia? Mana kita telah menyelamatkan sebagian besar daripada subsidi kita kerajaan. Nilai subsidi kita tu dari diambil oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kalau yang Datuk sebut tadi tu, maksudnya dari segi nak menguatkuasa Azrin, memang bersangkut dengan bahagian penguatkuasaan lah. Jadi macam mana komen Datuk lah, kami macam bahagian enforcement ni, bahagian penguatkuasaan ni, ialah dulu ada disebut sebagai backbone atau tulang belakang kepada kementerian. Jadi apa komen Datuk tentang itu? Dia betul. Kalau kita tengok, saya mula-mula masuk di sini, saya ingat lagi daripada bulan Mac, ujung Mac saya masuk, sampailah sekarang dekat 6-7 bulan juga lah. Kita digegarkan dengan harga ayamnya, harga apa ni, macam-macam lah. Sebagai isu. Telurnya tak cukup, gula, minyak masak dan sebagainya. Berpusing-pusing isu ni. Jadi saya lihat di mana orang selalu menyalahkan apakah yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, penguasaan. Betul. Sepanjang saya duduk di sini, saya ingat lagi masa dalam bulan yang pertama lagi, kita ditegur kerana macam seolah-olah tidak begitu berkesan dalam tindakan kita. Sebenarnya saya lihat laporan-laporan didatang kepada saya setiap hari oleh bahagian penguasaan, banyak aktiviti penguasaan dibuat. Cuma tidak dipublikkan. Tidak dihebahkan kepada awam. Jadi apa saya lepas pada ditegur oleh pihak kerajaan tentang kita ni macam seolah tak nampak kita bekerja ni dari segi penguasaan, tidak diwawarkan, maka bermula selepas pada hari yang ditegur tu, saya kata semua kegiatan penguasaan dan juga kempen-kempen kita menangani isu harga naik, bekalan dan sebagainya mesti dihebahkan dalam semua sosial media. Inilah Azrin, sebenarnya salah satu agenda kita adakan program Borak Santai SKB ni, tambahan kepada media untuk menyalurkan maklumat kepada publik lah. Cuma saya nampak Datuk ni seorang yang memang aktif dalam media sosial. Dan lagi satu yang saya cukup tertarik ni, Datuk ni seorang yang suka menyanyi. Kan? Jadi adakah mungkin dengan pelibatan Datuk dalam media sosial ataupun dalam sebagai penyanyi lah, jadi adakah dia sebagai satu kaedah untuk release tension ataupun tekanan bekerja? Sebenarnya begini, saya dalam Facebook ni sebenarnya sejak Facebook diperkenalkan tu saya berminat lah untuk kita berkongsikan tentang apa yang saya lakukan. Tapi bila saya masuk ke KPDN ni, saya dapat melihat bermula daripada Perlis. Saya buat transformation Perlis tu berlaku dalam tempoh 3 tahun ya. Tahun yang pertama keadaan Perlis agak lain sikit suasananya. Dia macam biasa-biasa je. Tetapi 2 tahun terakhir, walaupun dalam COVID, maka Perlis telah mula diperkenalkan dengan pelancongan dan sebagainya. Dan saya nampak kesannya adalah hasil daripada perkongsian dalam Facebook itu sendiri. Di mana saya terlibat dalam gambar dan sebagainya. Jadi duta lah, duta. Tak langsung. Pernah ada orang kritik saya lah. Mengatakan apa benda SUK ni kan. Ambil gambar tepi tasik lah ke itulah inilah. Setahun kemudian dia membalas balik kepada saya. Dia kata, dia minta maaf lah. Dia kata kerana sebelum ni dia telah kata kritik. Saya dengan pelbagai kerana sebab saya sebagai SUK kan, jadi kena jagalah image dan sebagainya. Tapi mission saya tu sebenarnya nak memperkenalkan Perlis. Sebab Perlis ni punya banyak, kalau siapa pergi, macam saya mula pergi Perlis, saya tahu 4 je pasal Perlis ni. Kelam, Arum Manis, Padang Besar, Kuala Perlis. Tu je. Tapi bila saya pergi sana more dari 30 kawasan. Banyak sebenarnya. Lepas saya duduk 2 tahun tu lebih pada 30. Malah di Ceruk mana pun orang Perlis tak nak pergi, saya pernah sampai. Saya kata Cik Syarudin pun tak sampai. Saya malu tak sampai semua tempat ni. Jadi dengan menggunakan sosial media, saya nampak mesej tu sampai kepada orang ramai untuk sama-sama mengikuti apa yang saya cuba nak perkenalkan. Dan orang yang kritik saya tadi minta maaf dengan saya. Dia kata now they understand what kind of strategi yang telah saya gunakan. Jadi itulah kita sekarang baru kita faham sekarang ni. Datuk menyentuh pada
Facebook tadi tu, saya tertarik satu statement Datuk dalam reel Datuk tu, itu be smart, be factual and be rational. We be able to avoid conflict. Macam mana Datuk nampak macam sangat positif. Macam mana Datuk bawa perkara ni untuk berdepan konflik penggunaan dan isu sekarang ni? Saya satu ketika dulu saya amat risau tentang cara corak pemikiran sebahagian segelintir lah rakyat kita ni, masyarakat kita yang selalu apa kata orang tu, membuat komplain-komplain di sosial media. Kadang-kadang terlalu generik ataupun terlalu umum, mengatakan ada masalah itu, masalah ini, tapi tak nampak di mana masalah tersebut. Jadi kita risau bila seorang yang menulis ini, dia boleh mempengaruhi orang lain yang membaca. Dan orang lain membaca ni kebetulan pula mungkin dia ada tak puas hati dengan mana-mana agensi kerajaan, dia pun sambung. Sambung dan dipenuhi dengan segala kritik. Saya pun risau dulu. Saya tak berani nak baca Facebook ataupun kita punya portal ataupun kita punya KPDN Saya kata masuk saja satu cerita macam-macam berdesup yang hentam kita. Yang hentam. So saya kata this is not the best culture ataupun budaya yang patut kita amalkan. Kita mesti menukar corak pemikiran ini kepada satu corak pemikiran yang positif. Kita terbuka kepada komplain, terbuka pada komen, tetapi biar komen yang mempunyai ada faktanya, ada rasionalnya. Untuk kita ambil tindakan, bukan kita ambil tindakan. Setiap yang detail dihantar kepada saya akan panjang pada ketua penguasaan dan penguasaan akan ambil tindakan untuk membuat pemeriksaan dan sebagainya. Betul Azri, saya tengok sekarang ni banyak komen-komen yang kadang tu yang bukan yang positif, yang mengerikan. Jadi itu betul apa yang Datuk bawa tu, satu benda yang betul lah. Cuma saya rasa macam cabar sikit tu bukan apa, rasa macam segan juga. Saya adalah beberapa misi pergi ke luar negara, menyertai program di bawah franchise, tapi saya ambil peluang untuk belajar cara kehidupan orang di luar negara. Di South Africa, di Thailand baru-baru ni, di Bangkok, sebelum ni baru ni kita pergi juga ke Rusia Rusia dan sebagainya. Kita tak jumpa orang nak bercakap pasal telur ayam harga tinggi naik tak pernah. Kita ni boleh katakan hari-hari orang akan komplain kata sampai tak cukup, harga naik dan sebagainya. Tapi di sana saya tengok setiap orang tu tahu apa yang patut dia buat walaupun mereka menghadapi masalah tentang kos sara hidup. Bukan saya katakan nanti ada orang pula komplain kata itu orang duduk kat sana, kita bukan duduk kat sana, kita duduk kat Malaysia. Awareness tu sangat bagus di sana. Tetapi budaya mereka itu positif. Budaya itu positif. Dia kata, what can we do kalau kita duduk di rumah, macam seorang pemandu driver tu kata kat saya, di sini memang teruk lah, dia kata mereka ni kata harga mahal apa semua, tapi dia kata what to do, dia kata kalau duduk kat rumah kita akan mati. Betul. Tetapi kita kena kerja. Sebab tu di kebanyakan negara maju, kumpulan yang berpertahanan rendah dan sederhana ni, mereka mempunyai lebih daripada satu kerja. Sama ada pagi-paginya dia bawa taksi, petangnya mungkin dia buat penjualan online, dan malamnya dia buat lagi apa benda lah, perkhidmatan lain. So maknanya itu survival. Satu survival, tapi kita di sini ada kes-kes tertentu, bukan besar, tapi walaupun dia dianggap sebagai terpencil, ada iklan kosong jawatan pun tak ada siapa nak. Taklah berisi, betul. Sedangkan orang, kita tahu bahawa di kawasan tersebut ada orang miskin. Tapi bagaimanakah pemberdayaan ni? Jadi bagi saya lah, untuk mengatasi masalah seperti macam kos sara hidup ni, kita mesti bermula dengan perubahan budaya kita. Betul. Budaya dan pemikiran. Thinking culture mesti diubah. Itu pesanan Datuk untuk rakyat China itu mesti. Keduanya, by hook by crook, kita kena pastikan ekonomi kita cergas. Aktiviti kita cergas. Bila ekonomi kita berkembang, maka dia mewujudkan peluang. Apa peluang itu? Dua peluang. Satu peluang dinamakan peluang untuk berniaga. Maknanya bila dah kawasan tu dah ramai, orang dah mula ramai, lepas tu perniagaan dah mula berkembang, buka hypermarket. Hypermarket ni kosong lah, lot-lot perniagaan. Siapa nak berniaga? Kita lah peluang dia. Jadi ini peluang untuk berniaga. Kedua, dia mencipta pekerjaan. Bila mencipta pekerjaan, maknanya orang yang berniaga dan orang yang dapat kerja ni dapat meningkatkan dia punya pendapatan. Bila meningkatkan pendapatan, maka dia meningkatkan purchasing poverty, keupayaan untuk membeli. Kuasa membeli. Jadi bila kuasa membeli itu menaik ataupun meningkat hampir sama dengan cost of living, kos sara hidup, maka kita tidaklah menghadapi masalah yang gap yang sekarang ni,
yang mana kata pendapatan kita kecil, harga barang naik, maka kerajaan kena inject subsidi dan juga welfare. Itu tak solve problem, but itu hanya untuk comfortkan saja. Tetapi untuk mengatasi masalah ini, maka satu ajakan mesti dibuat dalam meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatkan pendapatan sajalah kita akan dapat level up dengan cost of living tadi. Itu mandat daripada Datuk KSU. Jadi mungkinlah ni last mungkin daripada kita. Apakah pesanan Datuk lah kepada warga kerja KPDN khasnya lah dan masyarakat di luar sana amnya untuk kita nak menjadilah satu warga negara Malaysia yang mungkin cakna, bijak dan beretika ni. Saya nak maklumkan pada semua lah kami di KPDN ni, kami memang membawa amanah. Amanah rakyat yang besar untuk kita melaksanakan tugas di bawah undang-undang yang telah diperuntukkan di bawah Kementerian Perdagangan Negeri, antaranya Akta Bekalan, Kawalan Bekalan, Akta Perlindungan Pengguna, anti pencacutan, lepas tu persaingan dan sebagainya lah. Bukan kita nak menekan mana-mana pihak, tetapi kita harus bekerja bersama dengan pihak-pihak klien kita tu terdiri daripada sektor awam, sektor swasta, termasuk juga dengan masyarakat, yang mana kita sebenarnya berada dalam satu keluarga. Kita berada dalam satu rumah yang kita bina bersama. Tetapi sekiranya kita tidak dapat bekerjasama antara satu sama lain, rumah ini tidak akan harmoni. Apabila rumah ini tidak akan harmoni, maka ia akan memberikan kesan kepada semua pihak. Dan kita tidak mencapai hasrat kita untuk memastikan rakyat negara ini hidup dalam keadaan sejahtera dengan ekonomi yang setara dengannya. Wah, memang rumah sedang apa yang KSU sebut ni. Ringkas padat. Satu lagi saya nak mention. Sekarang ni yang panggil saya pun daripada bahagian penguasaan. Saya memang berikan tumpuan kepada bahagian penguasaan KPDN ni dapat sentiasa dinaikkan tarafnya. Kita pun baru ni kita pernah tahun lepas kita dah berjaya buat naikkan kepada ketua pengarah, jawatan ketua pengarah pada penguasaan. Sekarang ni ada juga cadangan untuk menubuhkan sebuah jabatan. Kali ini pun telah kita usulkan, telah pun mendapat perkenan Tuanku Agong pun. Dan bagi saya pula untuk setakat nak keluarkan untuk gelaran dan juga jabatan ni tak cukup. Sebab kita kena pastikan sebagai sebuah jabatan dia lengkap juga dengan logistiknya, dia lengkap juga dengan kompetensinya, dia lengkap juga dengan proses-proses yang terkini menggunakan teknologi. Dan inilah caranya kita dapat mengatasi melaksanakan tugas penguasaan kita. Sungguh pembilangan anggota kita dalam 2,000 lebih. Kalau nak meningkat pun mungkin 3,000 ke 4,000 berbanding dengan setengah penguasaan yang jumlahnya 100,000 lebih ataupun 80,000 lebih, 90,000 lebih. Tapi kita yakin dengan kompetensi, dengan teknologi, dengan proses yang dipermudahkan dan peranan kita juga bukan setakat nak cari salah, tetapi kita nak bekerjasama melakukan program-program advokasi supaya rakyat faham tentang apa yang kita lakukan ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Masalah rakyat adalah masalah kementerian ini dan masalah negara kita dan masalah saya sebagai KSU juga. Itulah Azrin, saya rasa daripada tadi macam masa berjalan cukup pantas. Banyak benda yang telah dikupas oleh Datuk KSU kita ni tadi. Yang soalan dalam kepala Datuk dah jawab ke depan. Datuk dah faham dah situasi. Jadi memang Datuk dah memang memahami lah dengan apa yang cuba kita bawa dan juga apa yang sedang berlangsung lah di KPDN sekarang ni. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, kita dapat mendengar sendiri khas daripada KSU KPDN sendiri, Datuk Azman Muhammad Yusof ataupun Datuk Amy, lebih popular dikenali sebagai Datuk Amy. Jadi banyak yang telah dikupas oleh beliau tadi daripada orang kata kerjaya, membawa kepada pandangan visi, misi dan sebagainya, dan pandangan beliau tentang enforcement dan apa yang sedang dirangka dan akan dibuat lah. Dan tadi disebut tentang perlis, macam mana itu model yang paling orang kata yang paling kita boleh tengok lah. Boleh mendapat gambaran. Sekarang ni boleh pergi perlis, tengok apa yang berlaku di perlis tu dalam buah tangan orang kata daripada Datuk Azman sendiri. Jadi itulah saya rasa alhamdulillah kita telah mendapat banyak faedah dengan apa yang program yang kita buat. Borak Santai SKB, Rakyat Cakna, Peniaga Beretika. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Datuk atas kesudian. InsyaAllah kita akan panggil lagi dalam lain topik yang kita akan kupas lagi. Masa tak cukup punya tempoh masa ni, insyaAllah. Jadi itulah kita akan ketemu lagi insyaAllah di lain masa dan lain ketika. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk atas kesudian orang kata datang kepada dalam program Borak Santai SKB pada hari ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, kita ketemu lagi
Jangan lupa untuk like, share dan juga komen dalam kami punya semua media sosial kami, YouTube, dalam TikTok dan juga Facebook. Jangan lupa check it out. Salut.